إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hari ini dan malam ini kita ambil tajuk yang sangat penting untuk membuang segala kekeliruan mengenai isu at-tawassul. Kerana isu ini sedang dipergunakan oleh golongan ahlul ahwa wal bid'ah. Dalam Islam sebenarnya ada tawassul. Dalam Islam ada tawassul, tetapi dia ada tawassul yang dibenarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun." Isu at-tawassul ni sangat dipersalahkan dan digunakan oleh penyembah kubur untuk memputar pelik kenyataan ataupun minta maaf, memutar pelik kebenaran. Tawassul ada 3 jenis yang dibenarkan. At-tawassulu bi asma'illahil husna. Tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang 99. Bila kita doa, ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Qawi, Ya Aziz, ikut. Awak minta terus dengan Allah. Dan inilah tawassul yang terbaik. Tengok Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Surah Al-Maidah. Jadi Allah Subhanahu wa taala suruh kita tawassul kepada Allah dengan nama dia. Ya Allah. Inilah tawassul yang terbaik. Meminta, berdoa kepada Allah dengan nama Allah. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Inilah tawassul yang terbaik. Jelas insya-Allah? Jelas? Tawassul yang kedua, at-tawassul bil a'malis salihah. Tawassul dengan amalan salih yang kita pernah lakukan. Dan ini datang daripada hadis sahih rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Kisah mengenai 3 lelaki. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahu kana mimman kana qablakum 3 nafar. Qad yani ittarahum al-matar ila an yadkhulu gharan." Ada 3 orang lelaki Bani Israel. Mereka berjalan di suatu hari, tiba-tiba hujan lebat. Maka mereka mencari tempat pelindung, mereka masuk dalam satu gua. Masuk dalam satu gua. Falamma dakhalu al-ghar, saqatat alaihim saqratun fa yani aghlaqat bab al-ghar. Tiba-tiba jatuh satu batu besar menutupi pintu gua yang mereka masuk. Faqalu li ba'dihim, kipah Allah bunyi.
Kipas mana tutup? Boleh tak? Kau tak boleh? Barakallahu fikum. Masih banyak. Jadi bila mereka masuk dalam gua ni, jatuh satu batu, tutup pintu gua mereka. Ketua mereka 3 orang ni qal uzkuru a'malan a'amiltumuha lillahi khalisah la'alla Allah subhanahu wa ta'ala yufarriju 'anna. Ketua mereka ni kata, cuba kamu ingat amalan-amalan salih yang kamu pernah lakukan dulu. Ingat, kalau kamu buat kerana Allah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan bukakan batu ini. Batu tertutup, mereka terperangkap dalam satu gua. Jadi ketua mereka ni 3 orang, dia kata cuba ingat amalan-amalan salih yang kamu pernah lakukan, kamu betul buat kerana Allah. Betul-betul buat kerana Allah. Itulah kita panggil amalan salih. Yang pertama, dia kata, yani innahu kana li abawani shaykhani kabiran wa kana li sibyatun sighar fakuntu ahlibu lahum al-laban kull yawm fata'akhartu yawman 'alayhim fahabasani ash-shajar. Yang pertama ni dia kata, aku ni ada 2 ibu bapa. Tengok, ni penting, kisah ini mengenai amalan salih terhadap ibu bapa. Aku ada 2 ibu bapa yang tua. Dan aku ada juga isteri dan anak. Anak aku kecil lagi. Setiap hari aku akan perah susu. Maka aku akan bawa susu ini kepada ibu bapa dan untuk anak. Wa kuntu abda'u bi abawai. Dia setiap kali, lelaki yang salih ini, setiap kali dah sediakan makanan susu ni, dia akan mula beri susu ni kepada ayah mak dulu. Walaupun anak lapar, dia bagi ke ayah mak. Gitulah. Fahabasani ash-shajaru yawman fata'akhartu anhum. Fahalabtu lahum al-laban fa'ataitu ilayhima fawajadtuhuma qad nama. Suatu hari lelaki ini balik ke rumah, dah maghrib, ayah mak dia dah tidur. Tapi dia pergi juga perah susu, bawa susu, tengok ayah mak dah tidur. Tapi dia tak sampai hati nak kejut ayah mak. Dan anak dia lapar. Anak bini tunggu nak makan susu tu lah. لم أشأ أن أوقظهما وقلت والله لا أسقي أحدا قبلهما. Lelaki ini kata, aku tak akan bagi susu ke anak sebelum ayah mak. Ayah mak kena minum dulu. Dia sayang sangat ke ayah mak dia. Fajalastu 'inda ra'sihima. Dia kata, aku bawa susu, duduk tunggu dekat kepala ayah mak tidur lena. Dia tak sampai hati kejut ayah mak. Baca kita, ayah bangun, minum. Makan siap dah. Oh, kuat tidur ayah. Dia tak kejut ayah dia. Tengok akhlak. Tengok akhlak orang salih. Wa abna'i yatadaghuna ju'a 'inda qadamai. Anak aku duk kubulu dekat kaki aku. Anak aku tarik kaki, ayah nak makan. Dia tak layan anak. Bini duk menjerit, abang nak makan, tak layan. Nak bagi ayah mak dulu. Hatta tala' al-fajr wastiqadha fa'a'taituhuma ghubuqahuma. Dia tunggu ayah mak dia sampai terbit fajar. Ayah mak baru bangun, dia bagi susu. Bila ayah mak makan, baru bagi ke anak. Lalu dia kata, Allahumma in kunta ta'lam anni qad fa'altu dhalika khalisan ibtigha'a wajhika al-karim fafarrij 'anna ma nahnu fih. Dia kata, ya Allah, sekiranya engkau ya Allah tahu bahawasanya aku ikhlas buat perkara ini hanya kerana wajahmu ya Allah, maka bukakanlah batu ini. Qal fatazahzahat as-sakhra fanfarajat qalila. Maka Allah Subhanahu wa taala gerakkan batu ini yang menutupi pintu gua terbuka sikitlah. Pintu gua terbuka sikit, tapi tetap tak boleh keluar. Yang kedua, apakah kisah dia? Apakah amalan salih yang dia tawassul dengan amalan salih tu? Yang kedua dia kata, amma ana faqad kanat li ibnatu ammin jamilah wa kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbu ar-rijalu nisa. Kisah yang kedua ni,
orang yang kedua, dia kata, aku ada sepupu orang puai, perempuan. Sepupu dia orang tin, comel. Perempuan cantik sangat. Dan dia sayang, sepupu dia ni sayang sungguh. Dia sayang dia, orang Kelantan kata tak. Tapi, wa aradtuha an nafsiha yawman. Suatu hari, aku cuba mengorak sepupu aku supaya aku nak tidur dengan dia. Nak tidur dalam keadaan zina. Fatalabat minni, famtana'at, wa talabat minni 100 dinar. Sepupu dia ni tak nak tidur dengan dia. Dia minta 100 dinar. Fashtahadtu wa sa'id hatta ataitu bil 100 dinar. Lelaki ni bekerja kerah, berusaha sehingga dia dapat 100 dinar. Dia bawa 100 dinar kat sepupu dia supaya nak bersetubuh dengan dia. Fa'amkanatni min nafsiha. Sepupu dia setuju, dah bawa 100 dinar, dia setuju. Hatta idza jalastu baina qadamaiha, bila aku duduk di celah kaki, maksudnya ialah nak bersetubuh. Qalat, ya ibn am, ittaqillah wa la tafuddal khatima illa bihaqqih. Sepupu dia ni kata, sepupu aku, takut pada Allah. Kalau nak tidur dengan aku, cara betul lah, kahwinlah dengan aku. Qal faqumtu anha. Dalam keadaan lelaki ini nak, maksudnya minta maaf. Orang lelaki ni bila gairah, nafsu dia dah dapat perempuan, dah maksudnya tinggal minta maaf, tinggal nak masuk, tiba-tiba dia takut pada Allah dan bangun, tiba-tiba tinggal tak berzina. Lalu dikata, ya Allah, tengok, dengar ni, ya Allah, in kuntu qad taraktu hadha ibtigha'a mardati wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fi. Lelaki ini yang meninggalkan zina walaupun dia dah dapat, dia kata, ya Allah, sekiranya aku buat perkara ini demi mendapat keridaan-Mu ya Allah, maka bukakanlah batu yang menutupi pintu gua. Qal fanzahatis sakhra fara'u as-sama. Allah Subhanahu wa taala gerakkan bukit, batu ini jatuh, maka pintu gua terbuka lagi sedikit. Mereka nampak langit tapi tetap tak boleh keluar. Kisah orang yang ketiga. Wa amma ana, dia kata, faqad kana qad istajartu 'amilan 'ala farqin min al-aruz. Orang ketiga ni dia menggajikan seorang bekerja untuk bagi dia farq. Al-farq yani dalam 3-4 kilo beras. Falamma 'amil intaha min 'amalih qala a'tini haqqi. Bekerja ni bila dah buat kerja dia, dia minta upah dia. Jadi lelaki ini qala fa'ataituhu al-aruz, dia bagilah 3-4 kilo beras. Qal falam yaqbalhu wa tarakah wa dhahab. Jadi pekerja ni dia tak puas hati dengan 4 kilo beras, dia tinggal dan balik. Fa akhadtu dhalika al-aruz wa zara'tuh. Kata orang yang ketiga ni, aku ambil beras ini, aku tanam. Hatta yani ishtaraitu bihi baqara. Dia tanam beras, dapat lagi padi dia mengetam padi, dapat duit sampai dia beli lembu. Banyak lembu dia. Lembu pula membiak demi membiak sehingga dia telah ada lembu memenuhi satu lembah. Faja'ani dhalika ar-rajul. Orang yang sama bekerja dia mari balik, minta, dia kata, "A'tini ajri." Bagi aku beras hakmu nak bagi dulu, tak apa, aku terima, bagi 4 kilo tu. Ittaqillah wa a'tini ajri. Takut pada Allah, mari upah aku. Faqultu lahu, "Idhhab ila dhalika al-wadi fakhudh kull al-baqari bira'iha." Lelaki ni kata kepada pekerja, tengok tak lembah ni, tengok tak lembu banyak ni, ambil lembu ni semua, inilah upah awak. Sekali dengan pengembala kambing, pengembala yang jaga lembu. Faqala ya hadha ittaqillah wa la tastahzi bi, a'tini haqqi. Pekerja ni, dia ingat lelaki ni duk ngejek dia ataupun mempersenda dia. Dia kata, ambil lembu semua ni, dia tengok lembu banyak, ni bu dia ni duk main-main. Jangan minta tolong, jangan nak ngejek. Aku nak beras. Dia kata, aku tak ngejek. Lembu ni hasil beras yang aku tanam. Beras awak, ambil ya.
Qal fa akhadha al-baqara wa ansaraf. Bekerja ni dalam keadaan nganga mulut, ambil semua lembu-lembu ni sekali dengan pengembala dia, balik. Lalu lelaki ini kata, dia sebut cerita ni, dia cerita ke? Jelas tak cerita ni? Dia kata, ya Allah, in kuntu qad fa'altu hadha khalisan liwajhika al-karim fafarrij 'anna ma nahnu fih. Dia kata, ya Allah, kalau aku buat benda ini kerana wajahmu ya Allah, maka bukakanlah batu yang menutupi pintu gua supaya kami keluar. Qal fatazahzahat as-sakhrah fakushifa lahum babul ghar fakharaju jami'a. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala bukakanlah, dan batu yang menutupi pintu gua jatuh dan terbukalah pintu gua, mereka keluar dan selamat. Kerana amalan saleh yang mereka pernah lakukan dan mereka tawassul kepada Allah. Jadi adakah tawassul dengan amalan saleh yang kita pernah lakukan ikhlas kerana Allah boleh digunakan? Boleh. Kenapa? Ada dalam hadis sahih, dan inilah perkara yang dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya amalan tawassul dengan amalan saleh, bertawassul dengan amalan saleh adalah syariat kaum Bani Israel. Tetapi dibenarkan kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas tak? Ulama fiqh mereka ada satu kaedah. Syari'atu man qablina. La, saya tak pasti dengan fiqh. Minta maaf. Saya tak pasti dengan kaedah ni. Syari'atu man qablina, syari'atu lana illam ya'ti nassun yu'ariduh. Saya tak pasti tak. Tapi kalau ada hadis sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut mengenai satu syariat Bani Israel ataupun kaum terdahulu, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikrarkan, ikrar yakni endorsement, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut amalan orang terdahulu dan setuju, maka boleh jadi amalan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berapa bahagian tawassul yang dibenarkan? 2. Yang ketiga, tawassul dengan orang yang saleh, yang hidup, bukan mati. Ni situ yang bahaya. Situlah yang berlaku talbisul iblis. Ahli penyembah kubur, ahli hawa nafsu, mereka akan manipulasi perkara ini. At-tawassul bis-salihin. Yang inilah paling bahaya. Yang orang ahli bid'ah suka kita panggil menampung atas isu tawassul dengan orang yang saleh. Sebenarnya tawassul dengan orang yang saleh yang hidup, yang kita kenal dia saleh, ahli sunnah, bukan ahli bid'ah, dibenarkan. Macam kita minta dengan orang saleh doa. Syekh, kita kenal Syekh, boleh tak doa untuk kita? Boleh. Seperti mana amalan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dalam hadis Al-Bukhari, kata Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu, kana Umar idza jaa al-qahtu istasqa bil Abbas Ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Bila datang tahun kemarau, Umar radhiyallahu anhu akan kana yastasqi, yakni akan mendirikan salat istisqa dan akan jemput Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib, pak saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, dan siapa yang doa? Umar doa. Umar kata, ya Allah, inna kunna nastasqi bi nabiyyik. Dia kata, ya Allah, dulu kami kalau memerlukan hujan, kami akan minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa baginda hidup, kita minta dengan baginda doa supaya kita dihujani dengan hujan rahmat. Wa innal an nastasqi bil Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Maka sekarang ni kami meminta hujan dengan kehadiran Al-Abbas. Soalan untuk mereka yang manipulasi tawassul dengan orang saleh, kenapa Umar tidak pergi? Tengok ni.
Kenapa Umar tidak pergi tawassul dengan kubur Rasulullah? Siapa boleh jawab? Kenapa Umar tidak pergi ke kubur Rasulullah? Dia kata, ya Allah, kami tawassul dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Kerana ini dilarang. Tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Orang yang meninggal dunia tak boleh buat apa, tuan-tuan. Kalau dibenarkan, maka sahabat terlebih dahulu dah buat. Dan inilah masalah antara kita dengan ahli bid'ah. Perbezaan kita dengan mereka, mereka kata boleh. Walaupun sahabat tak buat, kita boleh buat. Nampak? Subhanallah. Beza kita, al-jamaah. Hari ini subhanallah tengok al-Imam al-Tibi dan Imam al-Tirmidzi rahimahullah. Dia kata al-jamaah humus sahabah wat-tabi'in wa man ittaba'a as-sahabata wat-tabi'in. Tengok al-jamaah, siapa dia? As-sahabah. Tabi'in yang ikut sahabat itu panggil jamaah. Awak kalau ikut pendapat sahabat, awaklah jamaah. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dalam hadis At-Tirmidzi, hadithun sahih, "Wa man faraqa al-jama'ata qayda shibrin faqad naza'a rabqat al-Islam." Barang siapa yang meninggalkan sahabat walaupun sejangkal, Allahu akbar. "Wa man faraqa al-jama'ah qayda shibr." Bila awak dah mula seleweng dan tinggalkan fahaman sahabat, bila awak tak ikut amalan sahabat, khususnya 4 sahabat yang terutama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum. Bila kita tinggalkan amalan sahabat dan mula kita menyimpang, mula kita menjangkau ataupun kita buat amalan lebih, sahabat tak buat, kita boleh buat. Majlis tahlil, sahabat tak buat, kita boleh buat. Apa salahnya? Molek, apa salahnya? Rupanya kita lebih hebat daripada sahabat. Ya Allah. Inilah, disitulah akan berlaku kesesatan. Bila orang kata, sahabat tak buat, tak salah. Wa man faraqal jama'ah. Siapa yang berpisah dengan madhab as-sahabah, qaida shibr, walaupun sekadar sejengkal, faqad naza'a ribqatal islami min anuqih, maka dia telah cabut Islam, ikatan Islam telah tercabut daripada leher dia. Allahu akbar. Sahabat. Beza kita dengan Syiah, apa dia? Sahabat. Beza kita dengan Khawarij, sahabat. Mereka tak ikut sahabat. Beza kita dengan ahli hawa nafsu, Mu'tazilah, Jahmiyah, Al-Qadariyah, semua mereka tak ikut sahabat. Bahkan antara Mu'tazilah, untuk korang tahu, ada seorang ketua Mu'tazilah, nama dia Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid ahli zuhud, ahli ibadah, kuat semayang, tapi dia tak suka sahabat. Dia benci sahabat. Nama dia Amr bin Ubaid. Ingat, jamaah 5 bid'ah. Dia Mu'tazili. Dia fahaman Mu'tazilah. Sebab dia mendahulukan akal berbanding Quran dan hadis. Mula-mula dia tolak hadis. Dan dia ada satu kisah yang sahih dalam kitab As-Sunnah di Ibn Abi Asim. Bila dia tahu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang kata kat dia, sahabat Rasulullah buat gini. Dia kata sahabat, celakalah sahabat. Dia mempertikaikan amalan sahabat. Mula-mula dia sentiasa kritik amalan sahabat. Lepas tu dikritik sunnah, kemudian dikritik Quran. Dia slow. Sebab itulah bila tengok surah Tabbat Yada Abi Lahab, Amr bin Ubaid dia kata surah ini tak betul. Fakana yuridu an yahukkaha minal mushaf. Dia bila dapat surah, dia baca surah Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab, dia kata ni surah ni tak sesuai dengan akalan. Takkan Allah Subhanahu wa taala nak sesatkan Abu Lahab, sedangkan Abu Lahab masih hidup, surah ini turun. Tak logik. Dia banyak guna logik. Maka dia nak buang surah Al-Masad daripada Al-Quran. Dia kata surah ni tak sesuai. Tengok. Mula-mula kita pertikaikan amalan sahabat sebab kita rasa benda tu baik. Benda baik, apa salahnya? Kemudian kita akan naik lagi satu pangkat. Kita akan mula pertikaikan sunnah.
Hadis ni tak sesuai. Kita kata hadis sahih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rawahu Tirmizi bisanadin sahih. Rawahu Nisa'i. Tak sesuai. Sebab akal kita tolak. Lepas ditolak sunnah, dia mula pertikaikan Al-Quran. Dan itulah kesesatan akan bermula. Wal'iyadzubillah. Jadi, amalan Umar radhiyallahu an menunjukkan bahawasanya Umar bertawassul dengan Al-Abbas yang hidup ketika itu. Dan Umar radhiyallahu an tidak pergi ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata, ya Rasulullah, ya Allah, aku duduk dekat kubur Nabi dengan tawassul dengan Nabi, aku minta hujah. Tak ada. Umar panggil Al-Abbas. Dan hadis yang dikatakan Umar, hadis dengar ni, ada seorang syekh serban besar ni yang duk menyesatkan orang. Hadis yang dikatakan di zaman Uthman berlaku tahun kemarau. Kemudian dia pergi ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dhaifun jiddan bal munkar. Kerana dalam hadis ini ada dua perawi yang majhul. Ahli bid'ah ni, ahli hawa nafsu, dia akan guna hadis yang dhaif. Bahkan mereka akan guna hadis palsu sebab mereka tak ada hujjah. Kita tanya, sahabat bila berlaku fitnah dan peperangan antara Ali radhiyallahu an dan tentera Az-Zubair dan Talha, kenapa sahabat tidak pergi ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta bantuan? Kenapa? Tengok. Kenapa bila berlaku fitnah peperangan yang besar, iaitu peperangan Siffin antara tentera Ali radhiyallahu an dan tentera Muawiyah radhiyallahu an, kenapa sahabat tidak pergi ke kubur Rasulullah minta bantuan? Kenapa? Faham tak? Tuan-tuan rahmati Allah, tawassul dengan orang ataupun kubur orang yang salih adalah satu amalan syirik. Jelas? Kita ada 3 tawassul yang dibenarkan. Ulang balik. Tawassul dengan nama Allah, minta dengan Allah terus. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dalam surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Doa kepada Allah, ya Rahim, aghithni. Tak boleh kata kepada kubur, ya Sayyidi, ya Maula, ya macam Syiah. Tengok Syiah, ya Husain, ya Ali, ya Husain, ya Husain. Minta dengan Husain. Tuan-tuan rahmati Allah, inilah antara punca syirik. Allah Subhanahu wa taala kata, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. Allah Subhanahu wa taala kata, yang kamu doa selain Allah, ma yamlikuna min qitmir. Tak boleh nak mencipta qitmir. Tahu tak qitmir? Qitmir selapuk kulit kurma. Kulit biji kurma. Tahu tak? Bila makan kurma, bila dah makan isi kurma, dia tinggal biji dia. Biji kurma ni dia ada selapuk. Selapuk nipis, pernah tengok tak? Inilah qitmir. Orang yang mati ni, orang salih ke wali Allah, ya di zaman hidup dia wali, tapi lepas dia mati tak ada benda. Dia telah meninggal dunia. Allah kata, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Tak boleh nak create, tak boleh nak cipta selapuk biji kurma. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kamu doa mereka tak akan dengar doa kamu. Allah kata, walau sami'u, sekiranya lah orang yang mati ni boleh dengar, mastajabu lakum. Tak tahulah, tapi kalau cerita khurafat, yalah, ahli khurafat dia percayalah. Aku pergi kat kubur. Ada satu cerita nak berlaku kat Jordan, tapi ni khurafat mengarut. Biasa, minta maaf, aliran sufi ni dia banyak cerita, menjajakan cerita yang mengarut. Di Jordan pernah berlaku, ada seorang wali Allah. Tak tahu wali Allah betul ke tak. Kadang-kadang kita pergi kat kubur, wallahi tuan, pernah berlaku kat Turki. Mereka terpaksa nak alihkan kubur wali ini sebab mereka nak membina jalan. Maka mereka terpaksa
kerajaan Turki terpaksa korek kubur ini supaya pindahkan ke tempat lain lebih selamat. Bila mereka korek, tengok kubur ini kosong. Tak ada orang pun. Rupanya orang duk sembah benda kosong, tuan, batu. Allahu Akbar. Tengok, berlaku di Jordan, ada seorang wali. Maka wali ini kalau orang dahaga pergi kat kubur dia, minta air. Ya Sayyidi, ya Wali Allah, ya Abdul Rahman, aku nak air Pepsi. Dia kata tangan tubik bagi Pepsi. Boleh percaya ke tuan? Ya, betul. Saya dengar daripada syekh daripada Jordan. Tapi kita budak jahil. Guru-guru yang ajar kita, guru hok nawak belaka. Ya Sidi, aku nak lemonadah. Aku nak minum air lemon. Tubik tangan, bagi air lemon. Tiba-tiba ada budak macam ni, budak bijak sikit. Kata Syekh, dah mana boleh buat air gitu? Dalam kubur ada tempat dia perah air ke? Bukan budak ni sahaja tanya, budak juru. Bayangkan budak pun tak boleh nak percaya cerita dongeng. Tuan-tuan, Islam ni bukan cerita dongeng. Tak terbina atas cerita dongeng. Takkan kita nak pergi kat kubur wali minta air dia? Tak ada. Tapi kenapa benda ni dijaja kenapa tuan-tuan? Sebab Kristian dan Yahudi, dia nak sesatkan umat Islam. Dia nak sesatkan umat Islam. Supaya kita jadi sama macam mereka pergi kat kubur, minta dengan kubur. Lama-kelamaan. Macam ni lah berlaku kepada kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh ada 5 orang salih. Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Dalam surah Nuh, 5 orang salih. Bila mereka meninggal, kaum itu terlalu sedih dan kecewa dengan pemergian 5 orang salih. Maka mereka telah membina patung kecil disangkut sini, untuk mereka mengingati jasa orang salih. Lama kelamaan patung ni dibina jadi besar. Generasi kedua, dia sayang dan sanjung batu ini, dan dia ingat kalau minta hujan dengan batu ini, maka Allah akan bagi. Berlaku kesesatan. Kesesatan dia sangat licik. Dengan nama tawassul yang salah, umat Islam akan jadi syirik dan minta dengan kubur dan batu dan patung. Apa beza kita dengan orang Yahudi ataupun dengan Buddha? Apa beza? Orang Buddha pergi kat patung, kita pergi kat batu. Sama. Sebab tu Allah kata, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Kalaulah orang mati ini dengar, dia tak akan sahut, dia tak boleh nak tobek. Allah kata satu lagi, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan di hari kiamat, orang yang kamu doa, wali yang mati ni, dialah antara orang yang akan kufur dan lepaskan diri daripada kamu yang meminta dengan dia. Dia kata, ya Allah, aku tak suruh mereka doa aku. Ya Allah, aku tak suruh mereka pergi kat kubur aku. Jadi berhati-hati dengan tawassul yang salah. InsyaAllah jelas semua? Jelas? Ada sebarang soalan? Ada? Tengok, kita dalam Islam ada 3 tawassul yang dibenarkan, tapi orang semua tinggal ini tak nak ambil tawassul yang ada syirik. Wala hawla wala quwwata illa billah. Cuba tengok dalam surah Al-Ahqaf, surah Az-Zukhruf. Surah Al-Ahqaf. Allah Subhanahu wa taala kata, "Qul ara'aytum ma tad'un min dunillah aruni madza khalaqu min al-ard am lahum shirkun fis samawati tuni bi kitabin min qabli hadha aw atharatin min 'ilmin in kuntum sadiqin." Allah kata apa? Qul aruni alladhina tad'un min dunillah. Yang kamu doa meminta selain Allah. Aruni madza khalaqu min al-ard. Allah kata, tunjuk ke aku yang kamu menganggap wali ini sebagai Tuhan selain Allah ataupun dia ada kudrat. Aruni madza khalaqu min al-ard. Pernahkah mereka cipta sesuatu dalam bumi? Am lahum syirkun fis samawat. Mereka ada sebahagian dalam langit. Ituni bi kitabin min qabli hadha. Bagilah aku satu kitab yang menunjukkan bahawasanya wali yang telah mati ni, dia boleh memberikan bantuan bila diminta dalam kubur dia. Aruni madza khalaqu min al-ard am lahum syirkun fis samawat.
ituni bi kitabin min qabli hadha aw atharatin min ilm in kuntum sadiqin wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Paling sesat, tidak ada lagi sesat daripada orang yang doa selain Allah, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Yang paling sesat sekali bila orang meminta dan doa kepada batu ataupun orang yang mati yang tidak akan sahut panggilan dia sampai hari kiamat, dan mereka lalai dalam kematian mereka. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.